korban, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kamu sembelih korban, darahnya, dagingnya tak sampai ke Tuhan. Yang akan sampai ke Tuhan ialah takwa yang terhasil daripada korban itu. Jadi kalau korban untuk riak, untuk dengan dia bangga dia buat korban 10 ekor, kemudian dia menteri nu ataupun orang besar ni bagi korban sampai berapa puluh ekor, okey, tapi duit daripada mana tak tahu, mungkin ada peruntukan. Dia pun buat korban online je. Imam-imam saya dah bagi semua lembu-lembu semua dah urut, maka saya angkat wakil daripada imam-imam buatlah, dia pergi makan angin. Ada korban banyak tapi tidak ada pengorbanan. Korban bukan sembelihan tu yang penting, seperti hadis tadi. Nabi Ibrahim dengan anaknya tak sempat pun sembelih anak dia, bukan tu itu yang penting. Tuhan nak uji dia, kamu sanggup atau tidak berkorban, mengenepikan kepentingan diri kamu, sayang pada anak kamu demi perintah Allah. Itu semangat korbannya. Jadi berapa ramai di kalangan kita yang semangat korbannya begitu, sanggup sembelih banyak tapi dia tak sanggup korban, nak pergi majlis korban pun tak pergi. Maka akhirnya lepas buat korban, dia terus bergelumang dengan kehidupan dunia juga, terus kaut lagi, ambil balik, nak tampung perbelanjaan korban yang dia telah buat. Dia tak berlaku pengorbanan walaupun korbannya dah banyak. Kalau tuan-tuan tengok semangat korban yang berlaku di Mekah dengan Madinah, apabila sahabat-sahabat berpindah daripada Mekah ke Madinah, hijrah, tinggal baru kahwin, tinggal isteri, mak bapak tak nak ikut, tinggal di rumah, berkorban demi ikut risalah Nabi. Pergi ke Madinah tak tentu lagi nak jadi apa benda, berkorban. Sebab tu Tuhan sebut dalam banyak ayat Quran tentang Tuhan kategorikan yang paling tinggi sekali makamnya ialah yang sanggup berhijrah bersama dengan Nabi, tak fikir apa yang akan berlaku di Madinah. Yang kedua, tinggi juga darjahnya tapi yang tak boleh nak pergi kerana lemah, tua sangat atau sebagainya. Yang ketiga, yang beriman tapi tak nak pergi bersama dengan Nabi, tak nak, susah lah. Yang ketiga, Tuhan taklah marah, tapi Tuhan tak ketiga ranking orang yang sanggup berkorban melalui hijrah. Yang pergi ke Madinah tadi, dah di Mekah ditinggal segala kampung halaman yang belum tentu lagi apa yang akan berlaku di Madinah. Di Madinah yang ada isteri dua, offer untuk kawan-kawan yang datang daripada Madinah, daripada Mekah, pilih, nak pilih yang lawa pun tak apa. Ada ladang, kebun kurma dan sebagainya, dia sanggup serah kepada kawan dia, bagi seorang separuh, dia separuh, sahabat yang datang pada muhajirin separuh, bukan kenal pun sebelum tu. Nabi kata jangan bagi ladang tu tetap ladang kamu, bagi dia share buat sama-sama dengan kamu, cukuplah, tetap milik kamu. Macam itu Nabi nasihat. Itu semangat korban yang Nabi telah pupuk, membina satu personaliti yang sanggup mengenepikan kepentingan diri, berkorban nyawa, berkorban harta benda untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi kita macam itu. Lagi kepentingan diri masih menguasai, keutamaan diri masih menguasai, bahkan duit yang dapat korban pun di pada mana dapat, mungkin ada macam-macam, tak betul. Mana ada pengorbanan, yang ada ialah sembelihan. Lagi selagi macam itu tak ada. Sebab itu impak korban tak begitu berlaku dengan banyak kepada masyarakat kita. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam semangat korban, lembu-lembu yang nak dipilih itu lembu yang paling cantik, yang paling kita sayang. Sebab tu kita berkorban benda yang paling kita sayang. Macam mana Ibrahim, dia paling sayang kepada anaknya Ismail, yang dia dah tunggu beberapa tahun tak dapat anak, tiba-tiba nak korban. Tuhan gantikan kemudian tu, dia tak sangka pun kata Tuhan nak ganti, dia tak tahu, tapi dia dah sanggup sembelih lah. Tuhan ganti itu, Tuhan kita dah cukup setakat itu, memadai. Aku tahu kamu dah sanggup berkorban. Jadi itu tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita jadikan gabungan pengalaman-pengalaman ini dengan maklumat-maklumat ini, sepatutnya PKP dengan pengalaman yang amat mengerikan ini mengisahkan kita segala-gala yang ada kepada kita ni, kemewahan yang kita tertipu, keindahan dunia yang menyebabkan kita kadang kita lalai, kesemua ini amat sementara. Boleh hilang bila-bila, boleh hilang secara personal, mati, boleh hilang secara ramai-ramai. Mungkin keadaan orang Melayu sampai masa depan tak tahu macam mana jadi ini. Jadi tak pengorbanan orang sekarang. Jadi dengan sebab itu, kalau kita lupa benda-benda itu begitu, maka kita akan sesat dan kita akan jadi lalai, dan kita tak bersedia menghadapi kemungkinan ini. Sebab itu Tuhan kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada minta maaf kepada Allah
dan kejarlah kamu kepada syurga yang Tuhan sediakan, luas seperti langit dan bumi. Maknanya kita segera minta ampun dan insaf diri melalui apa yang saya cakap tadi. Kita berubah dan kita kejarlah syurga yang kekal abadi. Jangan kita mengejar dunia yang sementara ini. Kita kadang-kadang kita jadi kaya raya tu dah umur lewat dah. Ada kawan saya yang dah dekat nak pencen, dia nak guna duit gratuity, dia nak berjalan travel all over the world. Lepas saja kena dia nak masuk pencen je, tak sampai setahun, tak silap saya lah, kena stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sonok bukan dia, isterinya atau anak-anak dia. Itulah kebendaan yang katakan menipu kita. Jadi dengan sebab itu, isteri saya selalu beletek kat saya, gunalah, belanjalah semasa kita ada. Ke anak-anak belum tentu dia buat. Kalau kita nak buat kebajikan pun kita buat semasa kita boleh buat. Kalau kita nak harapkan dia orang buat, belum tentu dia orang buat walaupun kita mengharapkan begitu. Jadi dengan kerana itu, itulah boleh ingat pegangan-pegangan begini betul. Memanglah, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat mengekang perasaan sayang kebendaan, yang dia dapat melawan sayang harta, tak nak belanja, sayang duit, tak nak buat kebajikan, siapa yang dapat melawan perasaan itu, maka orang itu yang akan berjaya. Kita yang jadi masalah ni, ada duit tapi sayang nak buat binaan masjid, sayang nak pergi umrah, tapi nak pergi ke travel luar lain sanggup pergi, sayang nak bagi bantuan fakir miskin, tapi buat jamuan berkali-kali di rumahnya dengan mewah, dah tak sayang. Jadi siapa yang dapat mengekang yuqashuh nafsi, makna siapa yang dapat menundukkan perasaan tamak halabah begitu rupa, dia dapat menundukkannya, maka orang itu yang paling terbaik. Sebab itu kita tengok orang yang berjaya ni, tuan-tuan sekalian, cerita dah kita dapat banyak. Apabila dia berbelanja kepada kebaikan, Tuhan ganti. Itu yang seronok kata dia. Kerana dia belanja kepada kebaikan, dia bagi zakat banyak, dia bagi dermamnya, tiba-tiba dapat satu demi satu tambah kontrak begitu. Banyak kita dengar cerita-cerita macam tu. Kita berada di dunia yang sementara ni sedang dalam pengembaraan dan perjalanan untuk menuju ke satu tempat yang kekal abadi, entah bila dan entah di mana dan entah bagaimana. Maka kita doa yang terbaik itu yang kita katakan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, bagilah kami penamatan dengan penamatan yang cukup baik di dunia ini. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan sekali-kali Engkau tamatkan kami dengan penamatan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan ni kebaikan bukan saja kebaikan kebendaan, kebaikan yang general yang kita kata tadi. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia yang membawa kepada kebaikan di akhirat. Kita tak mau kebaikan di dunia yang membawa kepada keburukan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, dan jauhkan kami daripada siksa neraka. Dalam ayat ni, ayat Quran ini, dia tak katakan bagi kami kebaikan di dunia, bagi kami kebaikan di akhirat, bagilah kami syurga. Dia tak kata gitu. Bahkan dia kata jauhkan kami daripada neraka. Bermakna yang banyak mengganggu kebaikan ni ialah kerana kita terlibat dengan kerana maksiat banyak. Sebab itu dalam kaedah agama ni, kita meninggalkan maksiat lebih aula dan lebih utama daripada kita buat banyak kebaikan tapi maksiat kita tak tinggal. Itu ingat, kita menyucikan diri kita daripada maksiat lebih aula dan lebih utama daripada kita buat kebajikan tapi maksiat kita tak tinggalkan. Sebab dalam kaedah agama, apabila kita buat kebaikan, maksiat masih on juga, tak jadi. Sebab yang sebenarnya innal hasanati yuzhibna sayyi'at, kebaikan yang kita buat sepatutnya dia menghapuskan keburukan. Apabila dia bagaimana cara menghapuskan keburukan? Kita insaf dan kita banyak bertobat. Apabila kita insaf dan kita banyak bertobat, Tuhan sebut yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Bagi orang yang bertobat ini, Tuhan gantikan tempat buruk yang dia buat tadi dengan kebaikan. Bayangkan, tempat keburukan yang kita buat tu Tuhan gantikan dengan kebaikan, dapat pahala. Kita tinggal tu, tempat dosa tu ganti dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wabillahi